Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua di dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran siri yang ke-21 dan siri ke-22 di bawah subtajuk mengenali kriteria makhraj, sifat huruf serta belajar bagaimana hendak menulis huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, kita hari ini akan membincang siri yang ke-21 terlebih dahulu, iaitu dengan huruf yang berkaitan dengan huruf yang ke-19, iaitu huruf ghain. Dan dengan itu saya tidak akan membuang masa banyak-banyak. Kita terus kepada penjelasan tentang huruf ghain. Baik, huruf ghain ini mula-mula kita belajar bagaimana nak menulis huruf tersebut. Huruf tersebut sama dengan dia punya objektifnya, bentuk hurufnya sama dengan huruf ain, cuma perbezaannya dia ada titik. Saya tuliskan sini huruf ain, ghain. Sama dengan huruf ain, iaitu kita buat kepala dia dulu yang kecil, naik ke atas sedikit, kemudian bawa turun membulat, separuh bulat dan habis di sana. Jadi kemudian bubuh titik, maka jadilah huruf ghain sama dengan huruf ain. Jadi dalam hijaiyah ni ada bentuk dia sama, cuma perbezaannya ialah titik. Jadi kita terus kepada penjelasan tentang kriteria makhraj dan sifat huruf ghain, iaitu di mana huruf ghain hanya mempunyai satu nama, kemudian dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya dan selepasnya. Iaitu sebelum huruf ghain boleh disambung dengan huruf lain, huruf hijaiyah yang lain, dan selepasnya juga boleh disambung. Itu maksud boleh menerima ataupun bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Kemudian huruf ini dah pastilah kita nampak dia ada titik, dia menerima huruf yang menerima titik dalam huruf-huruf hijaiyah. Baik, kita pergi kepada makhraj huruf. Makhraj huruf iaitu huruf ghain ini keluar di hujung halqum, seperti yang lepas-lepas saya dah tunjukkan, iaitu ini bentuk leher kita bahagian depan. Itu ada memonjol sedikit, iaitu halqum, ini tengah halqum. Yang atas ini hujung halqum. Yang bawah ini dipanggil pangkal halqum. Dan huruf ghain ini dikatakan keluar di hujung halqum, iaitu dia sama dengan huruf kha, iaitu dia keluar daripada hujung halqum. Okey, sahabat-sahabat semua dah faham di mana keluarnya, dan tentukan bahawa kalau kita menyebutnya, kita letakkan kita punya tangan ni di leher kalau masa belajar, di atas halqum tu bunyi ra. Kita akan rasa getaran huruf ra atau huruf kha pun boleh di situ, dan juga makhrajnya. Jadi makna kita menyebut dengan betul. Baik, sifatnya pula, yang pertama jahar, yang kedua rakhawah, yang ketiga isti'la, yang keempat infitah, dan yang kelima sifatnya ismat. Baik, kita perhatikan jahar maksudnya nafas tertahan, rakhawah manakala suara pula terlepas, isti'la sebahagian daripada pangkal lidah kita terangkat. Kemudian infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka semasa menyebut huruf ghain. Kemudian yang kelima sifatnya ismat, di mana tertegahlah daripada segera terkeluar huruf ghain apabila menyebutnya. Dia tidak mudah keluar, iaitu dia tertegah daripada segera terkeluar. Baik, setelah menjelaskan semuanya dalam siri 21 ini huruf ke-19 huruf ghain, kita ulangi balik semula, iaitu ghain mempunyai satu nama sahaja, kemudian dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya dan juga huruf selepasnya. Kemudian dia adalah kumpulan huruf yang menerima titik, iaitu membezakan
bentuk ain dengan ghain ni iaitu titiknya saja. Bentuknya sama dengan ain, tapi ghain ini mempunyai titik, ain tidak bertitik. Baik, kita pergi kepada makhraj huruf. Makhraj huruf ini yang paling penting kita tahu bahawa dia keluar di hujung halqum, iaitu atas halqum kita. Di bawah dagu kita, itu atas halqum saja. Kemudian yang sifatnya pula dia jahar, tak nafas tertahan bila menyebutnya. Yang kedua, rakhawah, suara terlepas apabila menyebutnya. Dan isti'la, sebahagian pangkal lidah tidak terangkat, manakala sebahagian pangkal lidah terangkat, bukan tidak terangkat ya, iaitu sebahagian pangkal lidah terangkat. Kemudian infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka apabila menyebut huruf ghain. Baik, yang kelima ishmat, iaitu tertegah daripada segera terkeluar. Dan selepas ini kita akan pergi ke siri yang ke-22, iaitu berhubung dengan huruf, supaya huruf ghain, huruf apa, iaitu huruf fa di dalam huruf-huruf hijaiyah, iaitu huruf yang ke-20. InsyaAllah kita berjumpa di siri yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita hari masa ini menyambung siri yang ke-22 di dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran. Dan hari ini kita mengenali kriteria, makhraj dan sifat huruf serta belajar bagaimana hendak menulis huruf hijaiyah yang ke-20, iaitu huruf fa. Dan saya teruskan penjelasan tentang huruf fa ini. Baik, perhatikan bagaimana kita nak menulis huruf fa. Mula-mula kita mesti membentuk kepala huruf fa itu. Itu perhatikan yang huruf fa yang telah tertulis, iaitu daripada kanan, daripada kanan, bawa ke kiri sedikit dan naik ke atas, membujur begitu. Kemudian bawa turun ke bawah, kemudian tarik seperti menulis huruf ba. Dan kemudian bubuh titik di atas kepala tersebut. Itulah cara menulis huruf fa. Dan huruf fa ini mempunyai dua nama, fa ataupun fa. Dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya dan selepasnya. Dan huruf fa ini seperti kita nampak, dia mempunyai titik, maka dia adalah jenis huruf hijaiyah yang menerima titik. Selain daripada itu, yang paling mustahak, kita mesti mengetahui apakah makhraj huruf fa, di mana letaknya. Huruf fa akan keluar antara perut bibir bawah, iaitu perut bibir bawah, dan dengan hujung gigi kacip atas, iaitu gigi kacip atas. Saya ulangi, iaitu makhraj huruf fa ialah antara perut bibir bawah ini, iaitu dengan hujung gigi kacip atas. Baik, kita pergi pula kepada sifatnya. Untuk membetulkan keluarnya huruf fa itu, kita mesti mematuhi sifat-sifatnya. Pertama, hamas, di mana nafas kita terlepas menyebutnya, iaitu berangin fa. Kita sendiri boleh rasa, cuba sahabat-sahabat semua boleh cuba menyebut mengikut iaitu makhraj yang telah disebutkan tadi. Kemudian dia rakhawah, suara pun terlepas fa. Kemudian dia mempunyai sifat yang ketiga, istifal, pangkal lidah tidak terangkat masa kita menyebut huruf fa ini. Dan kemudian sifat yang keempat, infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka dalam menyebut huruf fa. Dan yang kelima, sifatnya yang terakhir ialah izlaq, mudah menyebutnya kerana sebahagian keluar di hujung lidah dan sebahagian huruf fa itu keluar dari dua bibir kita. Jadi itulah penjelasan tentang kriteria, makhraj dan sifat huruf fa. Dan saya ulangi, iaitu huruf fa adalah huruf yang ke-20 dalam huruf hijaiyah, iaitu mempunyai dua nama, fa atau fa. Kemudian dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Maksudnya sebelum, seperti yang lain-lain tu,
Dan selepas saya tunjukkan iaitu tanda right sebelum boleh, selepas pun boleh. Dan dia adalah huruf yang menerima titik. Kita perhatikan titik sana. Jenis huruf yang menerima titik. Kemudian mahrasnya antara perut bibir bawah, perut bibir dengan hujung gigi kacip atas. Kemudian sifatnya adalah hamas, nafas terlepas dengan berangin. Kemudian rakhawah, sifat yang kedua, suara pula terlepas. Dan sifat yang ketiga ialah istifal, pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah, antara lidah dengan langit-langit kita terbuka apabila menyebut huruf fa. Dan yang kelima izlaq, di mana mudah menyebutnya kerana sebahagian huruf tersebut keluar dari hujung lidah dan sebahagian huruf tersebut keluar daripada sebahagian dari dua bibir. Jadi itulah penjelasan tentang huruf fa dalam siri yang ke-22 ini. Dan kita akan berjumpa lagi di siri yang berikutnya, iaitu dengan itu saya sudahi pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share. InsyaAllah jumpa lagi.